Yang Berhormat Bago, saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. I'll go straight to the point. Ini satu isu yang haruslah disokong oleh semua pihak, diberikan peruntukan yang secukupnya dan paling penting political will, bukan saja dari Kementerian Kesihatan tetapi dari seluruh kerajaan, seluruh masyarakat, dan jika ia berjaya diimplementasikan dengan betul, ia boleh mengubah landscape perubatan negara kita. Tuan Ibu Ketua, soalan pokok yang kita nak lihat pada hari ini, kenapa kita perlukan satu anjakan paradigma dalam sistem kesihatan kita? Kita tahu bahawa model kesihatan yang kita warisi sejak kemerdekaan telah berubah, malah sekarang mungkin tidak begitu mampan untuk memenuhi segala keperluan yang ada. Model kesihatan hari ini hanya banyak berdasarkan pada kanta yang kebanyakan fokus kepada rawatan atau kuratif, dan pesakit biasanya akan menunggu sehingga mereka tidak sihat atau sakit sebelum mendapat rawatan, dan kebanyakan masa sudah agak lanjut, sudah kronik, dan banyak kes-kes penyakit tidak berjangkit atau NCD yang semakin serius. Jadi fokus sistem kesihatan pada hari ini tidak cukup untuk menangani dan membetulkan masalah asas, masalah akar, iaitu indikator kesihatan sama ada persekitaran, sosioekonomi dan juga tingkah laku. Malah tinjauan kesihatan jelas menunjukkan bahawa Malaysia adalah antara yang tertinggi di ASEAN, yang satu negara yang kurang sihat di rantau ini. Jadi disebabkan banyak isu, juga prevalence merokok, tingkah laku yang tidak sihat, banyak beban terhadap sistem kesihatan, dan kita perlu satu reformasi yang sangat jelas dan sangat mampan untuk sistem kesihatan kita. Jadi jika saya boleh rumuskan kertas putih ini, pertama kita yang mereformasikan barisan pertama pertahanan, iaitu penjagaan kesihatan prima. Penjagaan kesihatan prima ini sangat penting kerana kita haruslah menangani penentu kesihatan yang lebih luas. Beralih daripada model berorientasikan kepada penyakit kepada pendekatan kesihatan berpusatkan seseorang individu. Untuk beralih dari penjagaan sakit, kita kena menangani ketidakseimbangan dalam peruntukan sumber, organisasi dan tumpuan dasar kepada penjagaan kesihatan prima dan juga dari penjagaan hospital. Sorry, I'm trying to summarize. Sangat susah. Jadi dengan kata lain, penjagaan kesihatan prima perlu ditambahkan. Poin kedua, kita kena mengurangkan dikotomi antara sistem kesihatan awam dan swasta. Kita haruslah mengoptimasikan kegunaan aset, kapasiti dan juga kerjasama kemahiran antara sektor awam dan swasta dalam sistem penjagaan kesihatan untuk menyumbang kepada keseluruhan ekosistem. Ketiga, juga memahami aspek pembiayaan sistem kesihatan. Ini satu isu yang sangat penting kerana kita kena bergerak secara progresif ke arah pengesyuaran dan melihat kepada negara-negara lain di mana mekanisme pembiayaan penjagaan kesihatan tersebut berlainan. Maka kita kena menjalani transformasi termasuk insurans kesihatan swasta, faedah kesihatan berasaskan pekerjaan, pembiayaan kerajaan untuk penjagaan kesihatan dan sosial, dan juga mempertimbangkan penyelesaian jangka masa panjang untuk di mana semua pihak berkongsi tanggungjawab untuk keperluan kesihatan penduduk. Saya tadi Yang Berhormat Bagoh menyatakan bahawa kita tidak mahu meningkatkan kos terutamanya kepada orang miskin secara terlalu mendadak. Saya ingin menekankan dalam prinsip kertas putih ini memang adalah agar proses ini secara beransur-ansur, dan universal healthcare coverage adalah prinsip yang kita tegakkan, maka orang miskin akan sentiasa dilindungi. Keempat, health in all policies. Ini kita perlu menangani kemiskinan sebagai penentu negatif pada kesihatan. Kita kena menyediakan pendidikan berkualiti, akses saksama untuk perkhidmatan semua, melindungi alam sekitar, melawan dan baik pulih perubahan iklim, memastikan keselamatan makanan, merancang untuk pembangunan yang lebih hijau, ruang yang lebih selamat, bandar yang lebih selamat, pembersihan saluran air dan bekalan air kita. Semua itu adalah indikator yang kita kena lihat, dan kita perlu ada health in all policies di mana setiap kementerian, di mana mereka merangka dasar-dasar tersebut haruslah juga mungkin melalui satu examination atau evaluation daripada Kementerian Kesihatan.
Kelima, membayangkan semula penjagaan kesihatan dengan integrasi teknologi. Yang ini sangat penting kerana masa depan penjagaan kesihatan mungkin bukan di hospital, tetapi kita kena beralih untuk mengintegrasikan teknologi. Sila Kepada gulong. saya akan gulung. Nombor 6, penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan untuk depolitise health reform dan memastikan hala tuju sentiasa mampan, jelas dan stabil, tak kira sesiapa yang memegang pucuk pimpinan Kementerian Kesihatan ataupun kerajaan. Namun saya berharap komposisi Suruhanjaya ini boleh melibatkan bukan saja pakar-pakar tetapi juga pemegang taruh yang penting termasuk wakil dari semua sektor kesihatan, termasuk wakil pesakit tersendiri terutamanya OKU. Saya akan rumuskan dengan ini. Tuan yang dipetua, saya juga harap dalam implementasi kertas putih ini, indikator kesihatan yang lebih terperinci akan ditentukan dalam setiap jangka masa dan proses implementasi tersebut dapat dipantau dengan secara lebih telus bukan saja oleh pakar-pakar malahan dengan Suruhanjaya tetapi juga dalam parlimen ini. Mungkin kita akan bekerjasama dengan Dr. Zul sebagai pengerusi PSC, satu laporan berkala haruslah dibentangkan untuk melihat indikator kesihatan tersebut. Kedua, saya juga berharap kertas putih ini akan menekankan lebih kepada polisi untuk menangani jurang penjagaan kesihatan di East Malaysia, di Borneo, di Sabah Sarawak kerana keperluan sangat mendesak. Nombor 3, penekanan kepada reformasi sumber manusia kerana kita haruslah menjaga kebajikan dan juga menaikkan moral tenaga kerja kita. Mungkin satu kajian menyeluruh atau organizational wellness biopsi harus dilakukan untuk mengkaji overall general well-being pekerja kesihatan kita seperti yang dilakukan di Stanford University, AMA dan Mayo Clinic. Fenomena burnout ini serius dan kita haruslah tangani dengan betul. Dan Masa sudah tamat. terakhir. Isu sangat teknikal. Saya sebenarnya I'm trying to summarize, it's very difficult. Tetapi banyak orang di luar tidak faham isu teknikal ini. Saya sarankan arah Kementerian Kesihatan akan lebih menerangkan supaya lebih jelas dan kita masa mengimplementasi kita juga mendengar daripada mereka yang terkesan daripada implementasi tersebut, patients, OKU dan sebagainya. Dengan itu saya menyokong penuh dan menyuruh semua untuk menyokong kertas ini. Terima kasih. Terima kasih Yang